Apa khabar murid-murid semua? Harap dalam keadaan sihat sejahtera. Pada hari ini, kita akan belajar tajuk Amalan Bijak. Kita akan belajar buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 31. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 3.2.1 iaitu membina dan menulis perenggan. Objektif pembelajaran kita ialah pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid dapat pertama, membaca petikan dengan betul. Kedua, melengkapkan tempat kosong dengan maklumat yang betul. Ketiga, menulis perenggan dengan betul. Murid-murid, apakah amalan bijak yang akan kita pelajari pada hari ini? Pada hari ini, kita akan belajar tentang kitab semula. Murid-murid tahu apa itu kitab semula? Kitab semula adalah proses menukarkan bahan buangan menjadi bahan atau objek baru. Kitab semula bahan bergantung kepada kemampuannya untuk mendapatkan semula sifat yang ada pada keadaan asli atau asal. Ini adalah alternatif untuk pembuangan sampah konvensional yang dapat menjimatkan bahan dan membantu menurunkan pelepasan gas rumah hijau. Mengapa kita perlu kitab semula? Kitab semula akan mengubah sisa menjadi sumber-sumber yang bernilai. Ia juga boleh mengurangkan penggunaan bahan-bahan semula jadi, menjana sumber kewangan dan memberi faedah sosial. Tahukah kamu bilakah Hari Kitab Semula Kebangsaan? Kerajaan telah menetapkan bahawa 11 November pada setiap tahun sebagai Hari Kitab Semula Kebangsaan. Apakah agak-agaknya bahan yang boleh dikitab semula? Antara contoh bahan yang boleh dikitab semula ialah kertas seperti majalah, surat khabar, buku dan kotak kardbord. Selain itu, kita juga boleh kitab semula barang-barang plastik seperti botol plastik luksina dan berwarna. Selain itu, tin-tin aluminium juga seperti tin minuman dan makanan turut boleh dikitab semula. Bahan-bahan kaca juga seperti kaca luksinar dan berwarna, botol minuman kaca, botol vitamin serta bekas kosmetik juga boleh dikitab semula. Ini merupakan contoh tong kitab semula. Warna biru digunakan untuk mengitab semula barang-barangan kertas. Seterusnya, tong berwarna coklat digunakan untuk mengitab semula barang-barang kaca. Manakala tong berwarna jingga digunakan untuk mengitab semula tin aluminium dan keluli serta plastik. Kamu telah faham kan apa itu kitab semula? Jadi, mari kita teliti buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 31 iaitu Amalan Bijak. Kita akan membaca dialog dan mengisi tempat kosong di dalam dialog dengan jawapan yang sesuai serta membina perenggan. Amalan Bijak. Petang itu, Alice dan ibunya ke pasar raya. Sebelum masuk ke pasar raya, Alice dan ibunya menuju ke pusat kitab semula. Perenggan kedua. Alice mengeluarkan semua barang yang dibawanya. Antara barang tersebut ialah surat khabar, bekas plastik dan botol kaca. Alice mengeluarkan semua barang itu dengan berhati-hati. Perenggan ketiga. Alice memasukkan surat khabar ke dalam. Terdapat tanda pensel di dalam petikan ini. Apakah jawapan yang sesuai diletakkan bagi tanda pensel ini? Mari kita lihat info tentang kitab semula.
Info tentang tong kitab semula. Tong biru untuk kertas seperti buku, surat khabar dan majalah. Tong coklat untuk barangan kaca seperti botol kaca, balang makanan dan botol ubat. Tong jingga untuk tin aluminium dan plastik seperti tin minuman, beg plastik, botol air mineral dan bekas makanan. Jadi, mari kita lihat kembali perenggan ketiga. Surat khabar merupakan barangan kertas. Jadi, jawapan yang sesuai bagi tempat kosong ini ialah tong biru. Alice memasukkan surat khabar ke dalam tong biru. Ayat seterusnya. Selepas itu, dia memasukkan tanda pensel ke dalam tong berwarna jingga. Apakah jawapan yang sesuai bagi tempat kosong ini? Mari kita lihat apakah barangan yang boleh diletakkan di dalam tong jingga. Tong jingga untuk tin aluminium dan plastik seperti tin minuman dan beg plastik. Selain itu, tong jingga juga untuk botol air mineral dan bekas makanan. Bagi menjawab soalan ini, kita perlu melihat gambar yang diberi. Contoh gambar yang ada di dalam petikan muka surat ini ialah gambar tin aluminium dan plastik. Jadi, jawapan yang boleh diisi dalam tempat kosong yang kedua ini ialah selepas itu dia memasukkan tin aluminium dan plastik seperti tin minuman dan beg plastik serta botol air mineral. Ayat seterusnya. Kemudian, Alice memasukkan tanda pensel. Apakah jawapan yang sesuai diletakkan bagi tanda pensel ini? Jawapan yang sesuai diletakkan bagi tanda pensel ini ialah kemudian Alice memasukkan barangan kaca seperti botol kaca, balang makanan dan botol ubat ke dalam tong coklat. Perenggan yang keempat, murid-murid diberi perkataan dan gambar. Murid-murid haruslah membina ayat dalam bentuk perenggan bagi perkataan dan gambar yang diberi. Selepas itu, Alice dan ibunya ke kaunter bayaran. Mereka memasukkan barangan ke beg mesra alam bagi menggantikan beg plastik. Ini merupakan contoh ayat yang boleh dibina daripada perkataan dan gambar yang diberi. Baiklah murid-murid, sekarang sila tulis dan salin kembali petikan ini dalam bentuk perenggan. Mari kita lihat bagaimana cara menulis petikan ini dalam bentuk perenggan. Baiklah murid-murid, jadi cikgu harap murid-murid semua telah faham tajuk kita pada hari ini iaitu tentang amalan bijak kitab semula. Jumpa lagi di kelas kita yang akan datang. Bye!